Didik TV KPM. Assalamualaikum Safiqah. Waalaikumsalam Ustaz. Apa yang difikirkan itu? Ni Ustaz, saya ni ada masalah. Banyak. Saya dah kusut. Makin hari makin kusut. Tak selesai-selesai pun. Macam ni Ustaz. Bersabarlah. Berfikirlah positif. Sebab di sana ada jalan penyelesaian. Bila kita ingin perubahan, mari kita saksikan bersama-sama melihat apa yang akan kita bagi solution untuk masalah ini. Baik Ustaz. Jom kita kelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas, dan hari ini menariknya kita nak belajar berkenaan dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bertajuk transformasi dalam kehidupan. Bersama dengan kita Ustaz Ayyub Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Ustaz daripada SMK Section 18 Shah Alam Selangor. Jadi Ustaz, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, transformasi dalam kehidupan. Saya tengok tadi, saya pun kusut ada masalah ni Ustaz. Jadi macam mana Ustaz pengenalan? Dipersilakan. Okey. Terima kasih. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya akan bersama dengan pelajar, murid-murid, berkaitan dengan transformasi dalam kehidupan. Jadi sebelum kita lebih lanjut dalam pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tengok apakah standard pembelajaran yang kita nak teroka pada hari ini. Okey. Jadi yang pertama, kita akan jelaskan pengertian malaikat dan tugas-tugas malaikat. Sebab setiap perubahan tu dia sebenarnya ada kaitan dengan tugas-tugas malaikat ini, ya. Okey, yang kedua, Safiqah, ya, kita nak menerangkan konsep transformasi dalam kehidupan. Okey, konsep transformasi atau perubahan dalam kehidupan kita, macam mana yang Islam beri untuk masalah jika ada perubahan masalah dan kita melakukan perubahan. Dan yang ketiga ialah kita nak menjelaskan kepentingan usaha dan ikhtiar dalam melakukan transformasi. Apakah usaha-usaha kita, macam Safiqah tadi kan ada masalah contohnya. Jadi apa usaha dan ikhtiar kita untuk melakukan perubahan ini? Okey, dan yang keempat ialah apa strategi kita nak rancang dan usaha untuk meningkatkan kualiti hidup di dunia. Maknanya kalau sebelum ini kita mungkin contohnya ada masalah ataupun dalam kehidupan kita tidak contohnya jahil ke ataupun dalam keadaan yang dhaif, tetapi kita ingin melakukan transformasi supaya ada kualiti dalam kehidupan. Begitulah kita akan sebut nanti dalam bincangkan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jadi oleh sebab itu, ya Safiqah, ni kita masuk kepada ayat perbincangan kita pada hari ini, iaitu surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Saya rasa mungkin Safiqah berminat untuk membaca ayat ini, ya. Ustaz dah offer, kita nak baca Ustaz. Okey, silakan. Okey. Saya baca surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Sadaqallahul Azim. Okey, tahniah, bagus. Hebat-hebat. Okey. Kalau boleh murid-murid di rumah juga baca macam Safiqah ni baca, cukup bagus, ya. Okey, terbaik, 5 bintang. 5 bintang, alhamdulillah. Okay, 5 bintang. Baik Ustaz. Jadi mungkin kita tak berapa memahami maksud ayat ini. Jadi mari kita tengok apakah maksud atau kehendak ayat ini. Okey. Okey. Jadi
di sini sebenarnya ada 2 poin. Yang pertama, yang pertama tadi, maknanya bagi tiap seseorang, maknanya antara kita ini, ada malaikat penjaga silih berganti, dari hadapan dan dari belakangnya. Maknanya malaikat akan menjaga kita, dan mereka ini mengawasi dan menjaganya dari suatu bahaya. Maknanya kita boleh faham di sini, malaikat ini sentiasa menjaga kita daripada kita ditimpa musibah dan sebagainya. Dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah. Ini ayat yang kita familiar, kita dengar lah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuk menimpakan kepada satu kaum bala bencana, mungkin contohnya banjir, kebakaran, kemarau dan sebagainya, disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan Allah itu. Maknanya kita sekadar redha sajalah apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada satu kaum itu. Dan tidak ada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh faham jenis Syafiqah, maknanya sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu kaum itu ataupun musibah sebenarnya disebabkan oleh kaum itu sendiri. Maknanya di sini kita boleh katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya tidak akan merubah suatu kaum itu jika maknanya dalam mereka itu dalam kenikmatan, dalam maksudnya apa lagi, mungkin harmoni, keislaman. Allah tak akan ubah suatu kaum itu. Tetapi jika suatu kaum itu melakukan suatu yang selain daripada itu, contohnya melakukan maksiat, tidak taat kepada perintah Allah, maka itu yang dikatakan Allah Ta'ala akan ubah nasib seseorang itu, kaum itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu maknanya pengertian ataupun maksud ayat tadi. Jadi maknanya kita boleh katakan bahawa ayat ini juga di sana ada ayat motivasi yang kita pakai tadi, supaya kita berubah. Jadi saya rasa apa yang penting dekat sini, kita kena ambil poin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita kalau nak ubah diri kita, kita yang kena start dulu. Kita yang kena mulakan dahulu perubahan. Jadi saya yakin murid-murid semua dah tahu dah list apa yang kita nak kena ubah, daripada malas kepada rajin. Jadi banyakkan list-list tersebut. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas, dan hari ini kita membincangkan tentang transformasi dalam kehidupan. Kalau kita lihat banyak nak kena ubah dalam kehidupan ni, daripada hari ke hari kita nak jadi semakin baik. Jadi Ustaz, bersama dengan kita Ustaz Ayub. Pada hari ini Ustaz, kita untuk segmen kali ini malaikat dan tugasnya. Apakah penjelasan daripada Ustaz? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Kita teruskan penunjukan kita, tapi sebelum itu saya akan jawab. Saya nak cerita tentang apa dia intisari, ayat yang kita baca tadi. Okey, kita boleh simpulkan intisari ataupun poin yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat supaya mengawasi manusia. Okey, mengawasi manusia pada setiap waktu, pagi, petang, malam, okey, keadaan tidur dan sebagainya, berjaga dan sebagainya, okey, daripada ditimpa bahaya. Maknanya di sana bukan nak cerita bahawa Allah SWT itu tidak berkuasa menguasai ataupun mengetahui apa yang kita buat, tetapi nak cerita bahawa Allah Ta'ala
memberikan tugas malaikat ini untuk mengawasi kita dari segi ditimpa bahaya. Kadang-kadang kita ni jika ditimpa musibah, kadang-kadang Allah Ta'ala akan elakkan melalui malaikat ini. Okey, yang kedua, Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan satu kaum, malah akan menarik yang saya sebut tadi, nikmat, mungkin dari segi keharmonian, mungkin dari segi kata orang tu keamanan, yang ada pada mereka sehingga mereka mengubahnya sendiri. Maknanya saya nak terangkan di sini, maksud asal ayat tersebut ialah Allah Ta'ala tidak akan mengubah keamanan tadi, keharmonian tadi ataupun keimanan tadi, dia tak akan ubah. Maknanya selagi kaum itu tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar contohnya. Mungkin ingkar pada perintah Allah. Kalau mereka ingkar perintah Allah, nescaya Allah Ta'ala akan ubah sebagaimana yang berlaku pada umat Nabi Hud alaihissalam. Asalnya mereka penuh keharmonian, Allah Ta'ala beri nikmat, tetapi oleh kerana mereka itu ingkar, Allah Ta'ala turunkan musibah ataupun bala kepada mereka, bencana. Kemudian ini yang saya nak jawab pendakwaan Safikah tadi, apa dia malaikat? Malaikat ni biasa kalau kita dengar masa zaman kita sekolah dulu, kita akan kata malaikat tu daripada cahaya. Daripada cahaya, kemudian mereka ni hanya taat pada Allah Ta'ala. Kalau kita orang kata kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita ingkar, tapi malaikat ini dia sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok takrif di sini, malaikat ialah makhluk yang dicipta daripada cahaya dan tidak dapat dicapai oleh panca indera. Sebab itu kita tak nampak. Kita tak nampak malaikat ini. Dan malaikat adalah makhluk yang mampu menyerupai satu bentuk yang lain daripada rupa asal mereka. Ini pengertian malaikat. Dan malaikat ni ada tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya banyak. Cuma kalau kita boleh simpulkan di sini, antara tugas-tugasnya ialah Safikah kena ingatlah sebab nanti saya nak tanya Safikah. Baik Ustaz, saya ingat ni. Ingat atau tidak yang kita bincangkan ni. Ini antara tugas-tugasnya lah. Kalau kita tengok tugas-tugasnya banyak, ada mencabut nyawa, ada sang kekala, ada yang memberi rezeki, tapi antara yang boleh kita catat di sini sebagai 4 sajalah. Pertama, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sentiasa bertasbih ataupun sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya malaikat ni situasinya begitu. Berlainan seperti yang saya sebut tadi manusia kan. Kadang kalau imannya kuat, kalau contohnya mereka imannya naik, dia akan taat kepada Allah Ta'ala dan sebaliknya. Yang kedua, menyeksa penghuni neraka. Digambarkan dalam Al-Quran dia sangat bengis. Sangat bengis kepada penghuni neraka ni dan sangat taat kepada perintah Allah SWT. Dia tidak akan kata orang tu engkar dengan perintah Allah Ta'ala. Dan juga yang ketiga ialah memberi salam kepada ahli syurga. Maknanya mengalu-alukan kedatangan mereka kepada ahli syurga, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran juga, surah Az-Zumar kalau tidak salah saya. Dan yang keempat ialah menyampaikan wahyu. Ini yang biasa kita dengarlah, contohnya malaikat malaikat Jibril kan. Dia menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi inilah tugas-tugas malaikat yang kata orang kita kena ketahui. Sebab nanti dia ada kaitan dengan perubahan itu tadi. Kemudian kita nak kaitkan, mungkin kita tak macam apa malaikat dengan perubahan. Kita nak kaitkan apa dia malaikat dengan perubahan. Kalau kita tengok dalam tafsir fi Zilal Quran, Syed Qutb dia menjelaskan bahawa Allah selalu mengikuti manusia dengan memerintahkan malaikat untuk mengawasi yang disebut tadilah. Siang dan malam, pagi petang, tidur atau jaga atau tengah bekerja, sentiasa diawasi oleh malaikat. Yang dilakukan oleh manusia ketika mereka berusaha mengubah diri dan keadaan. Maknanya nak cerita bahawa perubahan yang kita buat, sebab kalau ikut maksud yang dalam asal tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, kaum
tetapi kita boleh jadikan dia sebagai motivasi untuk kita bila melakukan perubahan. Okey, jadi maknanya malaikat tadi, okey, kita inginkan perubahan, malaikat mengawasi, okey, dan berusaha mengubah apa yang kita pastikan, maknanya yang kita ubah ataupun yang kita jadikan daripada negatif kepada positif itu. Okey, dan sebab itu dalam keadaan perubahan ini atau transformasi ini, kita kena pastikan bahawa mestilah sejajar dengan Islam itu sendiri. Okey. Itulah tugas-tugas malaikat ya Ustaz. Okey, tugas-tugas malaikat. Baik. Okey, jadi ni nak tanya Syafiqah ni. Boleh Ustaz. Okey, mungkin pelajar pun ataupun murid pun boleh jawab boleh sama-sama. menjawab ya sama-sama di okey. rumah. Agak-agak Syafiqah boleh jawab tak? Okey. Boleh Ustaz, insya-Allah. Kita cuba. Apa dia malaikat? Okey, kalau apa dia malaikat ni adalah ciptaan Allah. Yang diciptakan daripada cahaya. Yeah. Betul tak Ustaz? Okey, betul. Tahniah, bagus. Okey. Maknanya kita pastikan bahawa kalau kita tengok tengok luar sikitlah, kalau syaitan dijadikan daripada apa? Daripada api? Daripada betul? api. Betul. Okey, daripada api kan. Jadi maknanya kalau malaikat ni daripada cahaya. Jadi mereka ni sangat taat kepada Allah Taala. Okey. Dan boleh sebutkan tak apa dia tugas-tugas malaikat? Tugas-tugas tak kisahlah, malaikat. mungkin yang kita sebutkan tadi ataupun lain daripada itu pun boleh, tak masalah. Okey, tugas-tugas malaikat, sebab kalau kita lihat kita hafal kebanyakan 10 malaikat kan Ustaz kan? Yeah. Tapi sebenarnya malaikat ni banyak kan? Ya, betul. Okey, tapi apa yang saya ingat daripada penjelasan Ustaz sebentar tadi, yang pertama bertasbih kepada Allah. Ya, bertasbih, sentiasa bagus. taat kepada Ya, Allah. betul, tepat Lepas sekali. tu memberikan wahyu Ya, kan? betul. Allah bagi Menyampaikan wahyu, menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala. daripada Allah SWT. Okey. Lepas tu ada malaikat yang menyeksa penghuni neraka. Ya, betul. Kan diikut je apa yang Allah cakap, seksa, dan diikutlah apa yang disuruhkan oleh Allah. Lepas tu yang ketiga, dia memberikan salam kepada penghuni syurga. Boleh bagi tahu apa tu nama malaikat yang menjaga syurga? Tahu tak? Malaikat Ridwan. Ya, betul, bagus. Saya Malaikat Ridwan, nasib baik betul. Okey. Maknanya bagus terima kasih. Saya juga mengharapkan murid-murid di rumah pun sama-sama dapat menjawab seperti Syafiqah jawab. Cukup jelas dan terang, dan orang kata terang lagi bersuluh. Turun bukit lagi berkayuh. Maknanya nak cerita jelaslah ya. Pertama, apa dia malaikat dan apa dia tugas-tugasnya. Okay. Jadi Ustaz, berapa markah Ustaz nak bagi kat saya ni? Saya bagi 5 bintang. 5 bintang, Alhamdulillah. Daripada murid-murid juga di rumah, saya yakin pasti dapat menjawab soalan yang diberikan oleh Ustaz dengan sebaik mungkin. Ya, betul. Jadi banyak lagi yang kita nak belajar, dan hari ini kita nak belajar malaikat, tugas-tugas malaikat apa dia, dan malaikat itu diciptakan daripada cahaya, kan Ustaz? Okey, jadi jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Didik TV KPM dalam slot Menengah Atas. Hari ini bersama dengan Ustaz Ayub Muhammad Ali, kita nak membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan tajuk transformasi dalam kehidupan. Saya yakin kita semua, murid-murid semua, kita semua ada hajat ataupun ada cita-cita nak capai. Tapi nak capai cita-cita tersebut, kita kena adalah plan dalam kehidupan, dan pastinya perlukan perubahan daripada buruk ke arah kebaikan, insya-Allah. Jadi Ustaz, berkaitan dengan segmen kali ini, kita nak membincangkan tentang konsep dan kepentingan transformasi. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Syafiqah. Jadi pada hari ini saya nak sambung perbincangan kita. Saya nak kongsi dengan anda iaitu dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi saya nak melihat dia dari segi motivasi, Syafiqah. Maknanya yang tadi tu kita sebut bahawa innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim, khusus untuk kaum kaum maknanya Allah Taala tidak akan mengubah satu kaum itu daripada kenikmatan, daripada mungkin kekuatan, mungkin keharmonian, keislaman itu, selagi mana mereka ataupun kaum itu tidak mengubah, maknanya mereka itu tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Tapi yang saya nak kongsi dengan murid-murid iaitu konsep perubahan mengikut ayat ini, tapi dari sudut motivasi. Ataupun yang kita sebut tadilah, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah, bagaimana kita nak ingin berubah daripada negatif ke positif, dan juga kita boleh gunakan dalam kehidupan kita seharian lah, Syafiqah. Okey. Yang pertama iaitu kita kena memulakan perubahan. Pada diri sendiri dulu. Kalau kita nak berubah, kita jangan suruh orang lain. Tak jadi. Kita kena mulakan dengan diri kita sendiri. Supaya lebih yakin sebelum mengajak orang lain. Kita kena try dulu. Kita berubah. Maknanya kalau kita contohkan, murid-murid mungkin kurang dari segi mungkin mata pelajaran tertentu mereka tidak kuasai, cuba dari diri berazam untuk berubah. Itu yang step yang pertama. Step yang kedua, Syafiqah, kalau kita boleh tengok, kita kena mulakan perubahan secara perlahan-lahan. Jangan ekstrim ataupun drastik. Maknanya contoh kan, kita nak pandai ataupun kita nak menguasai suatu ilmu, kita tak berehat ke ataupun kita pulun lah, orang zaman sekarang katakan. Kita pulun betul-betul kan. Tapi orang kata hang-hang hati ayam. Tak itulah, saya pun tak pernah pegang. Kan? Jadi kena perlahan-lahan. Walaupun sukar. Berterusan supaya kita dapat merasakan perubahan itu. Kadang-kadang Ustaz, kalau dia buat drastik Ustaz, perubahan tu, tiba-tiba hari esok dah penat dah Ustaz. Ya, betul. Sebab kita boleh mengetahui apakah kekurangan pada diri kita dan bagaimana kita nak berubah. Itu konsep dia tu yang. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak bertangguh. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa. Ataupun jangan memberi alasan. Sebab saya teringat ada satu kata-kata, orang yang gagal dia memberi alasan. Dan orang yang berjaya dia memberi usaha. Boleh pegang tu, murid-murid boleh pegang ni. Kalau kita memberi alasan, itu tanda orang gagal ataupun bertangguh tadi. Sebab kalau kita tengok pun, kegagalan kita lah yang lepas-lepas mungkin sebab kita bertangguh atau memberi alasan. Jadi kalau inginkan perubahan, jangan bertangguh. Lakukan perubahan kerana ia bukan satu yang mudah. Dia satu yang sukar. Jadi kena buat secara perlahan-lahan. Jangan bertangguh dan terus buat. Jangan tunggu dah habis sekolah ke whatever lah, apa-apa ya, maknanya jangan bertangguh. Dan yang keempat ialah apabila kita berjaya melakukan perubahan pada diri, kita perlu mengulangi perubahan itu sehingga menjadi sebati dengan diri kita. Sampai dia betul-betul sebati. Menjadi satu budaya kita, menjadi satu amalan lah orang kata sekarang kan. Maknanya kita boleh tentukan apa yang sepatutnya kita boleh buatlah. Ada perancangan lah, ada perancangan dan strategi. Mungkin kita juga ada pengalaman-pengalaman lepas. Saya rasalah Syafiqah, ataupun Syafiqah juga boleh sama satu pendapat dengan saya. Bila kita melakukan perubahan, bila kita melakukan perubahan, sebenarnya yang penting ialah azam. Azam dan tekad kita. Betul. Jadi bila apa yang saya fahamkan Ustaz, bila kita ada azam ni, pasti kita ada perancangan. Ya, betul. Kita tak adalah macam kalau ada azam tu kita buat dia je kan. Dia mesti ada azam, mesti ada perancangan dan kita bertindak ke arah perkara tersebut kan Ustaz. Sebab benda perubahan ni bukan satu benda yang maknanya kita boleh buat secara begitu sajalah, tak ada perancangan. Nak berubah, aku nak berubah, tapi esok
kembali kepada asal. Sama je. Kan. Jadi sebab itu transformasi yang kita nak terapkan dalam ayat ini ialah kita kena bersifat positif. Positif dan melakukan dengan bersungguh-sungguh agar tidak menjadi satu perkara yang kata orang tu bebanan pula. Masalah tak hilang. Itu situasinya. Jadi seterusnya kepentingan pula. Kenapa penting? Kenapa perubahan itu penting? Kenapa kita kena buat? Atau dalam bahasa yang mudah kita nak fahamlah. Kenapa kita kena buat? Sebab dia bukan bila rasa ada masalah kita yang negatif lah, masalah negatif lah. Kita ingin melakukan satu yang positif. Kita perubahan tu sebenarnya kenapa kita kena buat perubahan? Yang pertama kita nak zahirkan syukur. Syukur. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah atas apa yang telah mereka usahakan. Sebab dia ada kaitan juga dengan qada dan qadar. Jadi apa saja yang Allah tentukan tentu ada hikmatnya. Kita kena redha dan syukur. Maknanya bila kita redha dan syukur, perkataan syukur itu sudah menjadi satu positif sebenarnya. Kalau kita tak ada sifat syukur, kita tak akan ada perubahan. Tapi kalau syukur, alhamdulillah, ataupun dengan perkataan lain, qanaah. Alhamdulillah, dalam peperiksaan saya dapat 50 contoh kan. Saya masa akan datang saya akan cuba perbaiki. Syukur, qanaah itu sebahagian daripada orang kata positif lah. Maknanya dia tak berputus asa lah Ustaz. Tak berputus asa. Contohnya kalau kita kan, saya pun sendiri kadang-kadang ada juga kegagalan dalam hidup tu kan. Tapi kita ada rasa syukur, ada rasa qanaah tu, kita nak cuba tambah baik dan sebagainya kan Ustaz. Yang seterusnya ialah mengelakkan daripada timbul sifat putus asa. Syafiqah sudah mendahului. Maknanya orang kata terkaitkan, maknanya ada isu. Maknanya bila putus asa ni memang tak ada jalan keluar lah. Orang yang berputus asa ni macam dalam kegelapan, dia tak ada jalan keluar. Dia macam pasrah, tak boleh. Sebab manusia ni pada asalnya adalah orang yang berjaya. Adalah orang yang berjaya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni, kalau kita tengok daripada sejarah biologi kita kan, kan kita ni bersaingan dengan lain-lain kan, tapi kita sampai dulu. Kan? Itu konsep dia tu. Maknanya kita mana ada putus asa. Kalau kita buat bodoh je, buat tak tahu je, jadi kita jauh daripada untuk melakukan perubahan. Tapi kalau kita tidak berputus asa, maknanya kita elak putus asa dalam diri, suatu melakukan perubahan ini, maka insya-Allah kita akan berjaya. Perubahan yang kita akan buat itu akan maknanya sampai ke destinasi dia lah. Maknanya kalau contoh tadi, kalau kita jahil, insya-Allah kita akan menjadi orang yang berjaya. Ataupun dalam kehidupan masyarakat kita mungkin dhaif, miskin kan. Tak ada, ekonomi pun tak berapa ni, tapi kalau kita berusaha, insya-Allah mungkin walaupun tak seberapa, tapi kita mampu tersenyum dan redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Itu pentingnya perubahan. Penting Ustaz, penting sangat tu untuk berubah ni kan dalam kehidupan kita. Ya, betul. Cuba tengok ada lagi tak poin dia? Tak ada Jadi maknanya kat sini kita boleh buat aktiviti Ustaz. Buat aktiviti lah, ataupun nak uji minda Ustaz. Nak uji minda, tetapi yang ini saya nak minta murid-murid di rumah kalau boleh kita buat peta minda. Peta minda. Peta minda. Ustaz, saya tunjukkan Ustaz. Boleh. Boleh Syafiqah. macam ni. Iaitu peta buih. Peta buih. Peta buih ini maknanya kita cuba nak cari apakah perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tapi sebenarnya kita boleh kurangkan dia punya poin tu. Cuma ini sekadar untuk pelajar buat di rumah, dan nanti boleh pelajar tunjuk ataupun tanya pada guru masing-masing. Adakah jawapannya itu betul atau tidak. Tapi sekarang di sini saya nak minta Syafiqah jawablah. Boleh Ustaz. Sebab kita ada, maksudnya nanti murid-murid akan buatlah peta minda ni Ustaz. Tengah-tengah tu Syafiqah itu dia punya dia punya perkara yang kita nak tanyalah. Contoh kepentingan ke ataupun sumbangan sebagainya lah kan Ustaz. Ya, betul. Jadi yang pertama, kalau boleh minta Syafiqah jawab.
Okey. Okey. Syafika jawab iaitu yang pertama, kepentingan melakukan transformasi. Okey, Apakah kepentingan melakukan kepentingan? transformasi. Murid-murid, jom sama-sama kita jawab. Okey. Apakah kepentingan melakukan transformasi? Yang pertama, untuk menzahirkan rasa syukur kita Ya, betul. dalam kehidupan inilah. Maksudnya, bila dapat nikmat ke, ujian ke, syukur dan seterusnya untuk berubah kan Ustaz kan? Ya, tapi nanti bila tulis, murid-murid tulis, tak boleh panjang-panjang. Oh, ya ke? Takut nanti tak cukup. Jadi, kena sebut menzahirkan kesyukuran. Begitu. Panjang pun boleh, tengoklah tulisan Maknanya macam mana. kalau poin setakat pendek itulah menzahirkan kesyukuran, tapi dalam peperiksaan nanti boleh panjangkan lah Ya, kan Ustaz? boleh. Peperiksaan tu nanti kita ada fakta huraian dan sebagainya tu, boleh lah. Okey, bagus macam tu. Yang kedua, ingat tak Syafika? Yang kedua ni, kepentingan kan Ustaz? Kepentingan untuk berubah ni, kita nak melakukan perubahan, dia kena, disebabkan kita nak melakukan perubahan, kepentingan dia adalah untuk mengelakkan rasa putus asa. Ya, betul. Rasa putus asa dalam kehidupan. Sebab saya ingat Ustaz, ada satu ayat kan Ustaz, Allah kata, La tayasu mir rahmatillah. Ya, Allah kata, betul. jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Betul. Maknanya dalam kehidupan kita, anything happen pun, apa pun yang berlaku pun, kita kena terus ke hadapan. Wala tahzan. Innallaha ma'ana. Betul. Cantik. Okey. Jadi maknanya itu nak sebut tu. Okey. Jadi dia punya asasnya yang kita sebut tadilah, kalau syukur selesai masalah. Betul tak? Betul. Kita bersyukur selesai masalah. Okey. Sebab itu bila selesai masalah, kita akan nampak cahaya untuk kita keluar dan melakukan perubahan. Itu yang disebut transformasi mengikut ayat innallaha Innallaha la yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang kedua, tidak putus asa. Bila putus asa, yang disebut asu tadi, okey, lebih lagi rahmat Allah tu sangat luas kan. Okey, jadi maknanya sukar untuk kita nak berubah. Okey, ada satu lagi. Iaitu kelebihan umat yang melakukan amal soleh. Ini tak ada dalam ni, tapi sebab dia respon terbuka, tapi dia ada kaitan juga. Mana bila kita melakukan perubahan, Syafika itu sebenarnya amal soleh sebenarnya. Amal soleh. Okey, sebab kita tidak berputus asa. Jadi kalau boleh senaraikan apakah kelebihan bagi umat yang melakukan amal soleh. Kalau boleh satu ke dua ke, bantu murid-murid lah di rumah. Sebagai orang kata contoh jawapan, supaya dia tahu apa jawapan yang lain. Okey, boleh Syafika bagi jawapan. Okey, antara kelebihan kan Ustaz untuk umat yang beramal soleh ini, yang pertama pastinya akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan tinggikan darjat mereka. Dan yang ketiga, Allah akan anugerahkan jalan keluar bagi setiap masalah. Ya, betul. Cantik sangat. Tepat sekali. Maknanya kita jangan kata bila kita melakukan perubahan daripada positif kepada daripada negatif kepada positif, kita tak dapat apa-apa. Kita akan mendapat ganjaran pahala. Sebab kita melakukan amal soleh tu sebenarnya. Okey. Dan bila kita bersyukur tadi pun, itu pun merupakan kalau kita manusia, kita ucap terima kasih. Tapi kepada Allah, kenapa kita tidak ucap terima kasih? Sebab Allah tu Maha Kaya. Tak luak pun. Okey? Oleh sebab itu, kita kena bersyukur. Syukur alhamdulillah apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Jadi maknanya murid-murid di rumah, kalau boleh jawablah seperti yang Syafika jawab tadi, yang kita kongsi sama-sama, okey, iaitu kelebihan melakukan transformasi dan juga kepentingan melakukan transformasi dan kelebihan umat yang melakukan amal soleh. Amal soleh. Okey. Insya-Allah. Jadi lepas itu boleh rujuk kepada guru masing-masing. Betul itu. Itu dia murid-murid penjelasan daripada Ustaz mengenai dengan kepentingan ataupun kelebihan untuk orang yang membuat transformasi dalam kehidupan. Jadi banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Kembali lagi dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini, murid-murid kita belajar tentang pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah mengenai transformasi dalam kehidupan. Jadi banyak telah kita belajar Ustaz, malaikat, kepentingan untuk buat transformasi dan sebagainya. Tapi untuk segmen kali ini Ustaz, apakah strategi? Pasti kita ada strategi dan juga pengajaran daripada ayat sebentar tadi, surah Ar-Ra'd. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Safika. Jadi murid-murid yang saya hormati, bila kita nak melakukan perubahan ataupun transformasi, kita ada strategi, perancangan. Kita tak boleh kata orang tu ikut hati, rasa hati dan sebagainya. Kita ada perancangan dan sebenarnya perancangan tu mengikut masing-masing lah. Okey. Yang pertama, kalau kita boleh kongsikan, yang pertama ialah berdoa. Sebab berdoa itu senjata orang mukmin. Okey, senjata kita tu. Doa ni doa ni memang sangat kata orang tu number one lah. Okey. Apabila kita ingin melakukan perubahan dan apa sajalah, kita sentiasa berdoa. Kan kita nak makan, doa, masuk bilik air, doa dan segala-galanya lah. Okey. Jadi sebab itu kita kena doa. Supaya apa? Mesti ada sebab. Okey. Supaya bila Allah Taala kita memohon kepada Allah Taala supaya bila kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau sama, itu tak dikatakan perubahan. Jadi mesti lebih baik. Okey, lebih baik, lebih cantik, lebih kata orang tu lebih bermanfaat. Okey, jadi doa. Okey, tak kira di mana-mana doa, ya Allah ya Tuhanku, berilah kekuatan untuk aku berubah. Sebab kita tidak ada orang lain. Okey, hanya Allah Subhanahu Taala. Okey, untuk tempat kita bergantung. Okey, yang kedua ialah ini pun juga satu tips Safika dan juga murid-murid, mulakan dengan yang ringan. Dia kembali kepada yang asal tadilah, jangan ekstrim, yang ringan, yang kita mampu buat. Okey, mungkin kalau sebagai seorang pelajar, apa yang kita boleh lakukan ialah kita selesaikan tugasan yang guru beri. Bila tugasan yang guru beri tu tak settle, tak selesai, maknanya tak ke mana. Okey, tapi bila kita mulakan yang ringan, tugasan guru dulu, okey, sebelum yang lain, jadi itu perkara-perkara yang memudahkan untuk kita melakukan perubahan dan sebenarnya banyak lagi. Okey, ini antara beberapa yang kita boleh berkongsi lah. Okey, doa dan juga mulakan yang ringan. Okey, yang kita rasa mampu kita buat. Sebab kalau kita nak terus terus kita melakukan perubahan yang kata orang tu yang besar-besar, yang hebat-hebat, sukar. Okey, contoh kita kedekut contohnya lah kan. Contoh kita kedekut. Okey, kita nak jadi orang dermawan. Okey, kita rasanya mulakan yang mungkin sehari RM1 ke, esok RM2. Okey, jangan RM10 kan. Tapi kalau mampu okeylah, tapi ini kita mulakan dulu supaya disebati. Okey, sebati dengan kita. Okey, lepas tu yang ketiga ialah istiqamah. Itu ketiga yang sangat penting. Istiqamah ni konsisten. Tak boleh esok buat, hari ni tak buat. Okey, terbalik ya. Hari ni buat, esok tak buat. Okey, konsisten lah. Okey, untuk berubah ke arah kebaikan dengan menetapkan matlamat dan tujuan untuk berubah. Kenapa aku berubah? Mesti ada sebab. Itu kita istiqamah ataupun kita konsisten ke arah itu. Okey, itu strategi yang boleh kita kongsi. Kemudian, apakah pengajaran? Okey, pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada yang kita bincangkan tadi. Okey, yang pertama, ini bentuk aplikasi ni, mana yang perlu yang kita buat ni. Pengajaran ini bentuk aplikasi yang perlu kita buat. Kita hendaklah mengubah nasib diri kita sendiri dengan melakukan setiap pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Tak boleh orang lain, kita juga. Okey, itu pengajaran ayat tadi. Okey, dan yang kedua ialah setiap manusia hendaklah meyakini bahawa tiada tempat untuk memohon pertolongan ketika ditimpa bencana kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Ikhlas disebut Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Okey, kita tak boleh bergantung pada mungkin guru, ayah kita, kawan kita, okey, ataupun sekolah, tuition. Kan. Kalau tak ada tuition tak boleh. Okay, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah sebaik-baik tempat kita bergantung, okey, daripada orang lain.
Okey, itu antara dua pengajaran lah yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Maknanya Allah pun memang suruh kita kan. Ya, kalau betul. kita ada apa-apa masalah Ya. sekalipun, kita kena minta tolong dengan Allah dahulu sebelum makhluk-makhluk lain. Jadi Ustaz, untuk subjek kita pada kali ini tentang transformasi dalam kehidupan, apakah rumusan yang boleh Ustaz berikan? Okey. Terima kasih Syafiqah. Maknanya saya nak kongsi satu sajalah, okey, rumusan dia. Okey, bila kita baca ayat 11 surah Ar-Ra'd ini, okey, sebagai motivasi. Kita kena jadikan dia sebagai motivasi. Okey, okey, walaupun dari segi maksud ayat yang sebenar dia kepada kaum yang melakukan perubahan yang selain daripada yang dianjurkan oleh Allah Taala, maknanya kepada maksiat dan sebagainya, itu Allah Taala akan ubah. Tetapi untuk kita, cuba kita jadikan sebagai motivasi agar melakukan yang terbaik dan ingat dan berubah, okey, kepada yang lebih positif. Okey, itu langkah terbaik, itu pilihan terbaik. Ya. Okey. Okey, dan yang kedua ialah kita perlu ingat ya, perubahan dalam konteks ayat tersebut bukan mengubah yang buruk menjadi yang baik. Oh, bukan macam tu ke Ustaz? Buruk kepada baik kan? Itu maksud asal ayat itu. Okey, kan maknanya asal ayat itu ialah Allah tak akan mengubah nasib satu kaum itu. Pada asasnya Allah Ta'ala memang bagi dah cantik dah. Beriman, nikmat. Sebab dalam hadis disebut kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maknanya kita dilahirkan ni fitrah, suci. Tapi ibunya lah, penjaganya lah yang akan menentukan dia sama ada dia menjadi sesiapa kan. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan suatu kaum itu sebenarnya dalam situasi yang fitrah, selagi dia tidak mengubah. Okey, tetapi apa yang kita buat ialah menjaga anugerah baik dari Allah tu agar tidak berubah menjadi buruk. Maknanya kita jaga. Kalau Allah Ta'ala beri kita contoh kepandaian, okey, ilmu, jaga. Kekayaan, jaga. Ataupun apa-apalah anugerah yang baik, kita kena jaga. Supaya Allah Ta'ala tidak jadikan dia maknanya mengubah kepada yang lain. Ada berlaku kan, dia kaya tapi dia tidak bersyukur, dia tidak pernah sedekah, dia tidak pernah memberi infak kepada orang lain, akhirnya Allah Ta'ala beri dia musibah. Itu kesimpulan dia. Itu dia rumusan daripada Ustaz mengenai dengan mata pelajaran kita pada hari ini, transformasi dalam kehidupan. Banyak kan Ustaz? Banyak sangat Ustaz kongsikan pada hari ini, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua melakukan transformasi dalam kehidupan. Jadi Ustaz, saya dah jawab tadi soalan Ustaz, murid pun dah jawabkan soalan Ustaz yang Ustaz berikan sebentar tadi. Jadi mungkin Ustaz nak memberikan prestasi saya pada hari ini macam mana Ustaz? Okey, saya bagi sebab semua soalan dapat dijawab dengan baik. Okey, dan jawapannya juga mantap. Saya bagi 10/10. Oh, 10/10. Dan saya yakin Ustaz, murid-murid di rumah pun pasti dapat 10/10. Dan pada saat nanti 100/100 insya-Allah. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid nak lakukan latihan, pengukuhan, nak cari tentang rujukan untuk mata pelajaran kita pada hari ini, boleh cari di mana Ustaz? Boleh dicari di web Sumberku. Sumberku. Di situ ada semua ada semua latihan dan sebagainya berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi itu dia, boleh murid-murid semua cari di latihan tambahan di Sumberku, insya-Allah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian pada hari ini, dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di luar sana. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, dan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.